Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada murid-murid 5 Bestari iaitu Nur Fadlian dan Nur Najihah Kaisara. Saya ucapkan terima kasih kerana ada berpeluang, ada rezeki untuk kamu menyertai PDP kita, PDPR kita hari ini. Dan untuk makluman kamu berdua lah, insya-Allah minggu depan merupakan minggu terakhir saya lah mengajar kamu. Jadi saya harap kamu boleh terus belajar, terus bersemangat dalam belajar menimba ilmu. Okey, macam biasa sebelum kita memulakan pengajaran kita, sekejap nampak tak slide? Nampak Sekejap. Okey, nampak Okey, macam biasa sebelum kita memulakan, marilah kita sama-sama membacakan doa belajar untuk mendapatkan keredaan dan keberkatan daripada Allah sepanjang PDPR kita. Okey, boleh buka mic untuk baca doa bersama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, alhamdulillah. Jadi di Jumaat penuh barakah ni banyakkan selawat kepada Nabi dan beramal ibadat lah. Okey, jadi Nur Najihah dan Fadlian sihat kamu berdua Saya harap kamu sihat, alhamdulillah. Okey, bagus. Kejap. Okey, sebelum kita mulakan masuk pada topik, saya tanya kamu. Ingat tak sebelum cuti kita ada buat kelas secara Google Meet kan? Jadi saya nak tanya kamu, apa yang topik yang kita belajar pada hari tersebut lah? Nabi Ingat tak? Muhammad pemimpin agung. Alhamdulillah, sangat bagus, terbaik Nur Fadlian. Bagus cemerlang, ingat tajuk. Jadi betul lah Fadlian kata, iaitu Nabi Muhammad sebagai pemimpin agung kita. Jadi Nabi Muhammad ni siapa? Iaitu Rasulullah kita, iaitu Nabi yang diutuskan pada akhir zaman ni lah. Nabi terakhir. Jadi kita nak tahu apa pemimpin. Jadi berlegenda merupakan pemimpin agung kita. Jadi itulah topik kita hari ni. Kita akan sambung lah. Sebab hari tu kita dah belajar tentang peribadi Nabi Muhammad dan fungsi ataupun fungsi Nabi Muhammad sebagai pemimpin agung daripada 4 perkara lah, sebagai ketua hakim, tentera dan sebagainya. Jadi saya harap kamu ingatlah benda tu. Jadi kita akan sambung topik hari ni iaitu tentang sirah. Itu topik sirah hari ni. Sirah ni macam sirah cerita lah. Itu sejarah Nabi Muhammad sebagai pemimpin agung. Jadi kan minggu lepas silap. Sebelum cuti hari tu kita ada belajar tentang maksud pemimpin. Kan? Jadi kita Nabi Muhammad pemimpin agung. Tapi pemimpin tu apa? Tadi Nur Fadlian, apa maksud pemimpin yang kamu ingat lah? Apa yang kamu ingat kalau maksud pemimpin ni? Nur Fadlian, apa yang kamu ingat tentang maksud pemimpin? Yang kamu ingat je lah, tak apa. Tak ingat pun tak apa. Ingat tak Nur Fadlian? Atau Nur Najihah, ingat tak? Maksud pemimpin. Individu yang bertanggungjawab Yang bertanggungjawab, betul, ke atas sesuatu organisasi. Okey, bagus tadi Nur Fadlian, tak apa, separuh pun tak apa. Itu maksud pemimpin iaitu sekejap. Apa dia maksud pemimpin? Individu yang bertanggungjawab ke atas sesuatu organisasi ataupun yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Jadi maksud pemimpin ni sebenarnya kamu dah belajar daripada 2 tajuk lah. Iaitu tajuk yang minggu sebelum cuti hari itu, tajuk sirah, dan tajuk hadis, iaitu hadis mentaati pemimpin. Jadi saya harap kamu boleh lebih ingat lah tentang maksud pemimpin sebab kita dah belajar 2 kali kan maksud pemimpin ni. Jadi pemimpin ni Nabi Muhammad lah sebagai pemimpin, iaitu Nabi Muhammad ni sendiri, Rasulullah sini sendiri sebagai orang yang bertanggungjawab ke atas satu organisasi. Okey, apa organisasi yang Nabi Muhammad ni ataupun Rasulullah ni pimpin? Nur Fadlian. Nur Najihah ke, apa organisasi yang Rasulullah sendiri, Rasulullah kita ni pimpin? Apa dia? Nur Fadlian atau Nur Najihah, apa Rasulullah? Organisasi apa yang Rasulullah ni pimpin? Sebab Rasulullah ni sebagai pemimpin, tapi dia kita tahu apa yang baginda ni pimpin ketika zaman baginda.
Okey tak apa, mungkin kamu masalah internet kan, tak apa. Jadi apa yang baginda pimpin ialah pimpin agama Islam kita ni sendirilah. Dan ketika zaman baginda sendiri pun ada banyak baginda yang baginda pimpin, iaitu negara Madinah ketika itu, dan ketika pembukaan kota Mekah baginda memimpin rombongan ataupun gerakan untuk membuka kota Mekah dan sebagainya. Banyak benda mereka baginda ni pimpin dalam keluarga baginda sendiri dan sebagainya. Jadi itulah kita kena tahu apa yang baginda pimpin, iaitu Nabi Muhammad itu sendiri. Okey, untuk topik hari ini adalah sekilas. Kita panggil apa, sekadar untuk mengingatkan kamu balik lah, untuk imbas kembali tentang maksud pemimpin. Jadi untuk hari ini kita akan tengok kepada ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sebagai pemimpin agung. Di baginda ni sebagai pemimpin yang agung, yang unggul, tapi mesti ada baginda ni mempunyai ciri-ciri baginda. Apa ciri-ciri baginda ni sampai baginda ni digelar sebagai pemimpin yang sangat unggul, yang agung. Kita tengok. Okey, untuk hari ini kita akan tengok kepada skop, iaitu Perang Khandaq. Okey, saya tanya kamu, pernah tak Fadlian atau Nur Najihah mendengar pasal Perang Khandaq? Pernah dengar tak Fadlian atau Najihah pasal Perang Khandaq ni? Tak. Tak pernah dengar Nur Najihah? Tak pernah dengar. Fadlian pernah dengar? Tak. Tak pernah dengar Okey, mungkin di first time kamu dengar pasal Perang Khandaq. Jadi Perang Khandaq ni antara perang yang Rasulullah ni sendiri pimpin lah, ataupun Rasulullah ni sendiri sertai. Dan saya nak tanya kamu, selain Perang Khandaq, apa perang yang kamu tahu lagi? Mungkin sebelum ni saya ada tanya kamu, cuma saya nak tanya balik lah. Perang apa lagi yang kamu tahu? Perang yang terkenal ketika dulu yang Rasulullah ni join, ataupun Rasulullah ni sendiri pimpin, ketuai perang tu. Nur Fadlian atau Nur Najihah? Apa dia? Ada tak perang yang kamu tahu selain Perang Khandaq? Perang Khandaq ni kamu tak tahu kan? Apa perang yang kamu tahu? Perang yang terkenal dulu. Nur Najihah atau Fadlian? Ada tak? Hello, dengar suara saya tak? Mungkin kamu tak tahu kan. Mungkin yang pertama kamu boleh tengok Perang Badar. Itu perang pertama lah umat Islam dengan kaum Quraisy Mekah. Dan yang kedua ada Perang Uhud. Itu perang tu mungkin Islam mengalami sedikit kekalahan lah kerana ramai yang syahid. Jadi inilah tentang Perang Khandaq. Dan tak silap saya Perang Khandaq ni perang ketiga, tak silap saya lah. Okay, kita tengok apa Perang Khandaq ni. Apa kisah pasal Perang Khandaq ni, dan apa ciri kepimpinan yang Rasulullah ni ada ketika Perang Khandaq. Okay, kita tengok. Okey, saya nak minta Nur Najihah tolong bacakan apa kisah dia. Nur Najihah? Ya. Okay. Tolong bacakan. Kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad dan kaum muslimin Madinah. Okey. Lagi? Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad dan menghentikan dakwah baginda. Alhamdulillah. Terima kasih Nur Najihah atas bacaan yang sangat bagus tadi. Okey, inilah cerita tentang Perang Khandaq ni. Macam mana Perang Khandaq ni dia boleh terjadi? Yang pertama, ketika itu umat Islam dah berhijrah ke Madinah dan sedang ketuailah Rasulullah sedang memimpin negara Madinah itu, dan ketika itulah ada kaum musyrikin di Mekah ketika itu dan golongan Yahudi di Madinah lah. Jadi kalau kita tahu sebelum ni saya telah cerita, kalau kat Madinah ketika itu Rasulullah ni dia pimpin bukan sahaja umat Islam, tapi ada golongan yang bukan Islam, iaitu golongan Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Dan di sini ada golongan Yahudi ni, dia telah berpakat dengan orang musyrikin, orang Quraisy di Mekah untuk serang Nabi Muhammad dan kaum muslimin di Madinah. Maksudnya golongan Yahudi itu sendiri, walaupun dalam Madinah dia menjadi tali barut, ataupun tali barut ni kita panggil pembelot lah. Walaupun Rasulullah dah pimpin mereka, dah bagi benda, dah bermerintah secara adil, tapi golongan Yahudi ni mungkin dia tak puas hati. Ada sesuatu yang seperti kita orang Yahudi ni mungkin sifat dia ada bagi sifat yang buruk kan. Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran, ada sifat-sifat orang Yahudi yang patut kita hindarkan. Jadi inilah dia contoh dia, di mana mereka ni membelot ke atas Nabi Muhammad dan berpakat untuk serang Nabi dan orang Islam itu sendiri di Madinah. Jadi mereka ni telah melakukan segala persiapan yang ada lah untuk merancang strategi agar mereka dapat kalahkan Nabi Muhammad dan hentikan
dakwah baginda ni sendiri dalam untuk menyampaikan agama Islam. Jadi di sini saya akan tengok, saya akan tayangkan satu video berkenaan perang Khandaq ini. Okey, kejap. Okey. Kita tengok video ni lah. Sekejap. Ni. Okey, boleh nampak tak? Okey, nampak Kaum Yahudi Bani Nadir menyimpan dendam terhadap ini dia kisah dia. Iaitu tentang kaum Yahudi Bani telah Nadir. dihalau keluar dari kota Madinah kerana telah melanggar perjanjian. Jadi itulah sebabnya kenapa kaum Yahudi ni dia ada isu dengan Nabi Muhammad. Jadi itu. Jadi saya seperti saya tak salah saya ketika Nabi Muhammad ni dia memimpin Madinah, ketika ada golongan Yahudi, di mana golongan Yahudi ni ada tiga kelompok lah daripada golongan Yahudi. Ada tiga bani. Yang pertama Bani Nadir, Bani Quraizah dan Bani Nadir dan Bani saya lupa nama satu lagi kumpulan tu. Ya tak apa, kita tengok. Jadi di sini ketika itu golongan Bani Nadir ni dia ada langgar perjanjian lah. Mungkin dia ada melanggar perjanjian yang telah dibuat ketika kan ada nama Piagam Madinah. Jadi dalam Piagam Madinah tu sendiri, mungkin Bani Nadir ni telah melanggar salah satu daripada piagam itu, salah satu daripada perjanjian itu, dan menyebabkan Rasulullah ni tak boleh terima benda tu. Baginda tak terima orang yang melanggar janji ni. So kita tahu sifat Rasulullah ni ialah apa? Apa sifat Rasulullah yang tidak melanggar janji? Apa dia? Siapa yang tahu? Apa sifat Rasulullah? Siapa yang tahu? Fadli atau Non Najah? 4 sifat Rasulullah tu. Siddiq, lagi? Siddiq. Tabligh, Fatonah. Satu lagi apa? Non Najah atau Fadlian, apa dia? Sifat apa? Boleh jawab tak? Mungkin tak tahu kan? Iaitu sifat amanah. Tabligh. Salah Najah. Tak apa. Jawapannya ialah sifat amanah. Di mana baginda ni sangat amanah terhadap sesuatu benda lah. Contoh ada janji, baginda tak akan mungkir janji tu. Jadi baginda ni sifat amanah baginda ni sangat tinggi sehingga baginda tak terima jika kaum Yahudi ni, salah satunya Bani Nadir je yang kena halau ni kerana melanggar perjanjian. Jadi kita tengok seterusnya. Jadi apa berlaku? Pergi menyerang, mereka pun berpakat Jadi Allah kejap. Untuk pergi menyerang Rasulullah. Jadi di sini Bani Nadir ni lepas dihalau, Bani Nadir ni ketua dia mungkin pergi ke Mekah dan berpakat dengan Abu Sufyan. Okey, saya nak tahu, tanya kamu, siapa kenal Abu Sufyan? Siapa Abu Sufyan? Siapa kenal Abu Sufyan? Najihah ke ataupun Fadlian? Okey, kamu tak kenal lah. Okey, jadi Abu Sufyan ni ialah dia ialah orang yang Siapa dia? Apa dia? Fadlian? Pemimpin suku Quraisy. Pandai, bagus. Jadi Abu Sufyan ni ketika itu ialah pemimpin suku Quraisy di Mekah. Jadi lepas Nabi berpindah, Abu Sufyan ni lah yang memimpin Mekah ketika itu. Baginda memimpin, ada banyak lah. Ketika itu ada antara orang-orang dia, ada yang Abu Jahal, Abu Lahab semua. Jadi bila orang Abu Sufyan ni adalah pemimpin. Jadi Bani Nadir ni dah bertemu dengan bertemu dengan golongan Yahudi tadi. Abu Sufyan untuk merancang untuk perang Nabi Muhammad. Jadi kita tengok apa benda yang dia berbincang. Ini contoh dia. Kalau begitu, ia selesai. Ini bukan lagi peperangan antara orang Islam dan Mekah. Tidak. Setiap ketua puak bersumpah akan terus berjuang sehingga seluruh Arab menentang Muhammad. Sehingga ayat Muhammad hidup menjadi Muhammad dah mati. Islam sudah berakhir. Tiada yang akan dibiarkan hidup. Aku serahkan segalanya untuk hapuskan Muhammad. 10,000? Saya tengok tadi kan, itu adalah antara contoh kartunis ni buat macam mana situasi ketika mereka ni berbincang lah. So mereka bincang tak adalah grand sangat sebab kan dulu kan tak ada grand. So dia berbincang untuk tentang Nabi Muhammad, iaitu dengan kaum Yahudi. Kita tengok yang seterusnya, slide seterusnya. Boleh apa tak? Sekejap. Saya beritahu ni. Okey, belum? Okey, kita tengok. So masuk dulu.
Ni ideal ni. Okey. Nur Fadlian, boleh tolong bacakan? Berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Okey. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Alhamdulillah, terima kasih Nur Fadlian. Okey, jadi lepas baginda dah dengar benda tu, apa baginda buat? Baginda ni telah sampai berita. Jadi baginda ni sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh. Jadi itulah ciri yang pertama baginda sebagai pemimpin agung, iaitu baginda sentiasa bersedia terhadap pergerakan musuh Islam agar mereka ni ada perancangan lah untuk atasi masalah itu. Jadi itulah sifat dia. Setelah tu lepas baginda tu, lepas dia dengar benda tu untuk bersedia, baginda pun buat satu meeting lah dalam bahasa kita atau mesyuarat untuk dengar pandangan anggota mesyuarat. Jadi itulah sifat yang kedua, ciri-ciri yang kedua. Itu baginda ni tak buat keputusan sendiri lah. Baginda ni akan dengar pendapat orang lain, iaitu dalam kalangan sahabat-sahabat, orang-orang Madinah tu sendiri. Dan baginda ni buat mesyuarat untuk apa? Strategi untuk pertahankan daripada serangan musuh itu sendiri. Ini serangan musuh ni bukan biasa-biasa ni, sebab ini orang Bani Nadir dengan orang Mekah sendiri. Okey, selamat pagi dan selamat datang. Apa ni? Aidil. Sihat ke Aidil? Sihat, Ustaz. Alhamdulillah. Seronok cuti? Seronok cuti? Seronok, Ustaz. Bagus-bagus. Seronok Okey, Alhamdulillah, bagus-bagus. Jadi terima kasih Aidil, walaupun lambat sikit tak apa. Kita masih dalam sedang pelajaran. Kita teruskan Jadi itulah sifat baginda. Mereka akan buat meeting dan dengar pendapat orang lain, tak buat keputusan sendiri lah. Itu adalah ciri dia. Jadi kamu tengok ada yang warna-warna ni ciri-ciri dia. Jadi kamu boleh tengok, boleh hafal lah ciri-ciri ni. Jadi apa? Kita tengok apa dia. Kita tengok balik video. Okey, saya nak mintakan Aidil bacakan ni. Aidil tolong bacakan. Yang mana, Ustaz? Yang ni, yang saya tengah tunjuk ni. Semua Sahabat Nabi Muhammad, Ustaz. Ya, betul. Sahabat Nabi Muhammad yang bernama Salman Al-Farisi mencadang agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Mekah. Okey, lagi? Baginda menerima cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Okey, lagi? Kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad menggali parit bersama-sama. Alhamdulillah, terima kasih Aidil. Okey, jadi baginda telah buat mesyuarat. Jadi dalam mesyuarat tu ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Salman Al-Farisi. Okey, kalau nak tahu Salman Al-Farisi ni sebenarnya dia bukan orang Madinah pun. Dia ni mungkin sebenarnya daripada orang yang berhijrah daripada Parsi. Kerajaan Parsi. Sekarang ni kalau Parsi di Iraq lah sekarang ni, kat Iraq. Jadi Salman Al-Farisi tengok nama dia Al-Farisi. Farisi tu pada Parsi lah. Pada ambil. Sahabat baginda Nabi ni dia syadangkan agar buat satu parit sekeliling Madinah ni. Satu parit, iaitu kalau bahasa Arabnya khandaq, yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Kota Madinah tu salah tu, sebab kita kan kota Madinah. Jadi apa baginda buat? Baginda terima cadangan yang terbaik. Sebenarnya baginda nak terima terus cadangan tu. Baginda dengar cadangan lain. Ada suruh berpindah lah, apalah. Dan lepas baginda dah selesai tengok cadangan lain, akhirnya baginda terima. Ada sahabat pun sokong cadangan itu untuk buat parit. Dan baginda pun yang ketiga, ciri yang ketiga itu baginda menerima cadangan yang terbaik. So baginda itulah dia, tak buat cadangan yang melulu lah, dengar cadangan lain. Dan apabila dah buat keputusan, maka kerja-kerja penggalian parit pun berjalan lancar. Buatlah tengah-tengah panas tu, gali parit dalam, lebih dalam daripada kubur kita, lebih lebar lagi lah. So memang, tapi kita tahulah orang Arab dulu kan lagi kuat, badan dia besar. Dan ketika itulah ada ciri-ciri yang keempat. Ciri keempat kepimpinan Nabi Muhammad itu apa? Kegigihan baginda Nabi Muhammad menggali parit bersama-sama. Jadi ketua, walaupun baginda ni ketua pun, baginda join sekali untuk gali parit, benda yang penat tu pun. Tapi kalau zaman sekarang kita tahu pun kadang-kadang ada ketua dia tak join, dia just arah orang buat tapi dia tak buat pun benda tu.
Jadi itulah ciri, kita kena tengok ciri. Jadi saya nak tayangkan sedikit video sambil kita belajar ni lah. Kejap. Ni kita nak tengok video pasal meeting tu. Meeting, tadi kita tengok meeting orang Quraisy. Kali ni kita tengok meeting macam mana meeting Nabi Muhammad ni. Ni sekarang ilustrasi je. Jadi kalau kita jangan tu sangat Ini macam contoh Kita je. kalahkan tentera 2 kali ganda jumlah kita. 4 kali ganda jumlah kita. Tapi Jadi kalau nak tahu ketika itu golongan Quraisy ni dah bersekutu lah dengan golongan Bani Nadir Yahudi ni, iaitu kita bagi ketika itu golongan bersekutu. Jadi kalau namanya perang Khandaq, iaitu perang parit kan. Khandaq tu parit, tapi boleh ada nama lain dia, iaitu perang Ahzab. Ahzab tu maksudnya apa? Iaitu bersekutu, di mana Quraisy ni telah bersekutu dengan Yahudi Bani Nadir. Sebab itulah namanya perang Ahzab. Okey, kita tengok meeting ni. 10,000 Kita tengok Tak 10,000 ada orang jalan lawan lagi. 3,000. Banyak tu. Mereka berpecah menentang dari semua arah. Apa pendapat kau, Rasulullah? Kita tengok Di buat Parsi, meeting. ketika Tengok kami Parsi. diserang tentera berkuda, kami buat parit besar di sekeliling kami. Okey, jadi sebenarnya cadangan untuk gali parit tu bukannya orang dia cerita, tapi sebenarnya dia ambil daripada ketika dia hidup di Parsi dulu, ketika dia berkhidmat dengan kerajaan Parsi. Itu Kaisar Parsi ketika itulah, di mana ada ketika perang Parsi tu ada dia buat buat parit. Jadi itu sebab apa ada timbulnya idea itu pada Salman Al-Farisi. Okey, kita tengok. Okey, tengok dia bincang-bincang. Maka kerja penggalian pun bermula. So, tengok setiap orang dalam ni. Ini lagi dalam ni. Macam parit depan rumah saya pun ni lagi dalam ni. Tengok. Buat parit, panas-panas pun buat. Semua orang join. Tak kira lah hamba ke ketua ke, tetap join. Join buat parit sekeliling Madinah. Untuk bahagian bukit tu dia tak buat lah sebab ada bukit kan. Jadi itu sebagai dia punya pertahanan. Di pertahanan pertama ialah parit dan ada bukit kat belakang. Adakah strategi ini berjaya? Okey. Perang Khandaq. Jadi tentera pun berlaku pada bulan Syawal, iaitu lepas raya lah kot, tahun ke-5 Hijrah. Lepas 5 tahun mereka berhijrah ke Madinah. Okey, kita tengok apa slide seterusnya. Mungkin ni yang terakhir lah. Nanti kita sambung ke depan sebab banyak sikit kan tajuk ni. Kejap. Allah, terfajan terkeluar tak apa. Okay, boleh nampak tak? Okay, boleh nampak Tengok ada ciri dia yang keempat. Okey, yang keempat Okey, yang keempat, Nur Najah boleh bacakan? Ya, Ustaz. Okey. Apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Alhamdulillah, terima kasih Nur Najah. Jadi lepas dah buat benda parit tu, dah siap semua, jadi dia dah bersedia lah untuk terima serangan daripada tentera bersekutu, iaitu tentera Quraisy dan tentera Yahudi. Jadi apa? Bila sampainya musuh kat Madinah ni, mereka macam pelik dan kagum ketika itu. Mereka tengok ada parit besar dan mereka ni tak boleh nak masuk sembrono macam tu je. Sebab ada parit besar tak sampai. Mereka nak langkah pun mungkin tak sampai juga sebab lebar sangat. Dan bila dah tengok, mereka ambil keputusan untuk apa? Kepung. Buat kepung. Pastikan tak ada yang keluar untuk kepung keliling Madinah itu sendiri. Jadi sambil itu saya tunjuk video ke macam mana keadaan pengepungan itu sendiri. Sabar ya. Okey, kejap Jadi macam mana? Di sini. Lepas dah siap semua, tengah menanti ketibaan. Okey, inilah tentera Quraisy. Dipimpin oleh siapa ni? Kita ingat Abu Sufyan ni. apa semua ni? Tengok, dia pelik. Sebab tak pernah dia tengok strategi ni. Tak pernah dibuat di Arab. Tak pernah dia buat di Arab. Sebab apa? Benda ni dia buat oleh Parsi. Orang Arab ni tak pernah tahu benda ni. So mereka ni pelik lah. Cari tempat paling sempit dan arah orang kau menyeberang. Sekarang. Okey, inilah pemimpin mereka ni. Tengok. Daripada berkuda semua. Padahal Islam tak ada pun ketika itu. Walaupun guna kuda pun, kuda yang kuat tu pun, tapi tak dapat juga menyeberang. Nak menyeberang kena panah dengan tentera panah daripada umat Islam. Tak, mereka ni buntu, tak ada idea. Okey, kejap Okey, kita sambung slide sikit lagi. 10.26. Okey, sempat lagi. Sabar jap.
Okey, kita sambung kepada slide. Sambil tu saya sambung slide, saya tengok video. Boleh kan macam ni ya? Okey, kejap. Tahu, dia macam shock sikit lah. Sambil tengok boleh tengok video. Kamu boleh tengok sendiri, imagine sendiri benda tu macam mana berlaku. Sebab kita tak tahu benda tu kan. Okey, kejap. Okey, saya nak minta Aidil bacakan. Aidil? Aidil ada Aidil? Ustaz. Okey, boleh. Tak apalah Aidil, saya mintakan Fadlian je lah baca. Fadlian tolong bacakan. Nanti Aidil baca ya. Fadlian tolong bacakan. Fadlian. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad dan berpihak kepada musuh. Nabi Muhammad menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksananya. Baginda bermunajat memohon pertolongan Allah dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Alhamdulillah. Terima kasih Nur Fadlian. Jadi kan saya cerita tadi ada 3 Bani daripada Yahudi. Ada 3 Bani iaitu Bani Nadir, Bani Quraizah dan tak silap saya satu lagi Bani lah Bani Uhaifah. Tak silap saya tapi tak apa. Nanti saya check. Jadi ketika itu Bani Nadir dah tengah join musyrikin. Jadi tinggal 2 Bani iaitu Bani Quraizah dan satu lagi Bani ni. Dan ketika perang itulah Bani Quraizah ni pula tiba-tiba nak mengkhianati perjanjian. Dia berbelot lagi. Tengok inilah sifat Yahudi ni, suka belot. Sangat tak amanah lah. Dan ketika dalam Madinah tu baginda Bani Quraizah ni mungkin dihasut oleh pemimpin Mekah ataupun Bani Nadir dan berpihak kepada musuh ketika tengah perang tu sendirilah. Mungkin masih dalam Madinah. Dan Nabi Muhammad ketika itu baginda buat apa? Kalau mungkin kebanyakan pemimpin lain kalau tahu ada orang yang tikam belakang dia, mesti dia macam kalut tak tahu buat apa kan. Jadi tapi Nabi Muhammad ni sebagai pemimpin agung, apa ciri yang kelima iaitu tenang dan bijaksana. Iaitu merancang strategi. Di mana baginda ni untuk ciri yang keenam, baginda ni buat apa? Bermunajat memohon pertolongan daripada Allah untuk merancang strategi menghadapi serangan musuh. Itulah ciri yang keenam. Baginda ni bukan sahaja dalam perang ni minta pendapat orang lain, tapi baginda tetap bergantung pada Allah kerana Allah yang banyak bantu baginda. Iaitu baginda bermunajat, beribadah, solat untuk memohon pertolongan daripada Allah. Di samping tu kita tengok video apa yang berlaku ketika perang tu. Kenapa Bani Quraizah ni tiba-tiba dia nak apa? Nak belot kan. Padahal Nabi Muhammad dah sediakan. Dah pimpin Madinah dengan sangat baik. Okey, sabar jap. Nampak video? Okey, nampak Tengok apa berlaku. Okey, ni tengah perang ni. Panah, orang Quraisy pun dah tak boleh buat apa ni. Tentang sebelum kuda pun datang kena panah. Okey, selama 30 hari ni, 30 hari sebulan negara kepung Madinah ni, tapi tak tahu, buntu, tak ada idea macam mana nak seberang. Ini sangat bagusnya kepimpinan Rasulullah ni bagi buat strategi untuk defend. Baiklah. Tak apa dia, sembang. Bersedia untuk buat serangan terakhir waktu subuh dari semua arah. Kita akan bunuh mereka semua. Jadi lepas 30 hari ni dia pun ingat serang waktu subuh. Yang orang solat lah kot. InsyaAllah tak ramai akan kabus parit dan kita akan tentang mereka sebelum mereka sampai ke kota. Tapi kalau mereka muncul di jalanan, Kita campakkan. Jadi ketika itu rakyat dalam Madinah yang bukan tentera pun bersedia juga. Sungguh takut. jangan takut. Walaupun orang tua Kalau pun, kita orang mati, perempuan pun, kanak-kanak kita pun mati tetap join perang ni nak pertahankan kota Madinah. Itu tempat rumah mereka ketika itu. Kalau tak pertahankan Islam juga mungkin Hadang tak pintu ni lepas tersebar kami lah. pergi. Okey, tak apalah. Mungkin dah pukul 10.30. Okey, tak apa. Okey, insyaAllah mungkin kita akan sambung minggu depan lah. InsyaAllah. Boleh ke semua? Boleh. Okey, boleh. Ustaz. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Jadi untuk pengaturan tadi Aidil nampak masuk. Untuk pengaturan Aidil dan Najah dan Fadlian. Dan mungkin kawan-kawan kamu yang akan tengok video ni, insyaAllah minggu depan mungkin minggu last saya ajar. Jadi saya harap minggu depan nanti mungkin lebih ramai je lah. Mungkin bersemangat untuk kita bersama-sama dalam kelas ya. Boleh semua ya? Saya tutup dulu. Jadi itu sahaja untuk hari ni. Latihan tu mungkin ada yang kamu tak tahu kan, sebab kita pun ni baru separuh je. Mana kamu boleh jawab tu kamu jawab lah. Yang tak jawab, yang mungkin salah tu saya faham, tak apa, sebab kamu pun baru separuh je ni. Tak tanya mungkin banyak sangat, kita pun ada setengah jam tu, tak apalah. Okey, saya stop dulu.